Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farah Uzbah binti Muhammad Rozi dari kelas 5 Firdaus. Pada hari ini, saya ingin membuat sedikit perkongsian tentang tajuk yang bertemakan PDPR atau lebih dikenali sebagai pembelajaran daripada rumah yang kini dijalani oleh semua pelajar. Oleh itu, dalam video ini saya akan menerangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan PDPR. Mari kita teruskan. Baiklah, di atas ini saya telah menyatakan tajuk yang telah saya pilih yang berkaitan dengan konsep PDPR, iaitu kehidupan seseorang pelajar ketika ber-PDPR. Mengapa saya memilih tajuk ini sebagai perkongsian saya dalam video ini adalah kerana pada masa kini semua pelajar dan guru bertungkus lumus dan berhempas pulas menjalani proses PDPR disebabkan wabak COVID-19 yang telah melanda negara kita sejak tahun 2020 dalam bulan Mac. Oleh itu, antara isi kandungan yang akan saya terangkan dalam video saya di bahagian pertama adalah yang pertama, saya akan menerangkan apakah itu PDPR, dan yang kedua, saya akan menerangkan halangan ketika proses PDPR, dan yang ketiga, saya akan menyatakan adab-adab yang perlu dilakukan oleh seorang murid ketika menjalani PDPR. Okey, mari kita teruskan. Apakah itu PDPR? PDPR ialah singkatan daripada Perkataan Pembelajaran Daripada Rumah. PDPR mula diwujudkan di Malaysia pada Mac 2020 di mana ketika itu wabak COVID-19 telah melanda Malaysia. PDPR telah dijalankan di semua peringkat, sama ada di peringkat sekolah maupun di peringkat universiti. Antara tujuannya adalah untuk menggantikan proses pembelajaran secara bersemuka dan memberi peluang kepada murid untuk mengikuti pendidikan walaupun mereka tidak dapat hadir ke sekolah, untuk mengelakkan ketinggalan pembelajaran terutama bagi mereka yang menghadapi peperiksaan besar. Antara cara untuk menjalani PDPR adalah dengan menggunakan peranti elektronik seperti komputer dan telefon pintar. Guru-guru juga boleh menggunakan pelbagai platform di internet seperti Google Meet ketika menjalani proses PDPR bersama murid-murid. Yang kedua, capaian internet yang baik juga diperlukan supaya proses PDPR dapat dijalankan dengan lancar. Baiklah, saya telah menerangkan sedikit sebanyak tentang apakah itu PDPR. Sekarang saya akan nyatakan beberapa halangan ketika proses PDPR. Masalah capaian internet merupakan cabaran utama bagi guru dan pelajar untuk ber-PDPR. Hal ini kerana apabila capaian internet lemah, PDPR tidak dapat diteruskan dengan baik. Guru-guru juga terpaksa menggunakan pelbagai cara supaya proses PDPR dapat dijalankan serta dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Selain itu juga, kemudahan peranti elektronik seperti laptop dan telefon pintar yang tidak cukup juga merupakan salah satu halangan terutama bagi para pelajar yang kurang berkemampuan. Sebagai contohnya, terdapat beberapa orang pelajar yang terpaksa berkongsi telefon dengan adik-beradik yang lain bagi memastikan mereka menyertai proses PDPR. Terakhir sekali, persekitaran yang kurang kondusif juga dikira sebagai cabaran dalam menghadapi PDPR. Hal ini kerana apabila berada di rumah secara automatik akan berbeza dengan suasana di sekolah. Sama ada guru ataupun pelajar, masing-masing mempunyai tanggungjawab dan komitmen yang perlu diselesaikan di rumah. Seterusnya, saya akan pergi kepada tajuk adab-adab seorang pelajar ketika menjalani proses PDPR.
Mengapa saya memilih topik ini untuk saya kongsikan adalah kerana pada masa kini apa yang saya perhatikan, ramai pelajar gagal untuk menerapkan adab-adab ketika menjalani PDPR kerana mereka beranggapan apabila tidak bersemuka, adab-adab tersebut tidak perlu lagi diamalkan seperti kelas secara fizikal. Baiklah, yang pertama adalah menepati waktu. Sama seperti pembelajaran secara bersemuka, PDPR juga mempunyai jadual dan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebagai pelajar yang bertanggungjawab, kita perlu hadir dan bersedia mengikut waktu yang telah ditetapkan supaya guru tidak menunggu terlalu lama. Pada masa kini, ramai murid yang hanya mengisi kehadiran tetapi tidak mengikuti sesi pembelajaran. Hal ini perlu dielakkan kerana seorang murid perlulah tahu akan tanggungjawabnya untuk belajar. Selain itu juga, jika seorang murid tidak dapat hadir mengikuti PDPR, dia perlulah memberitahu guru dan menyatakan sebab atas ketidakhadiran pada hari tersebut. Yang kedua ialah mempersiapkan diri. Sebelum sesi pembelajaran bermula, kita perlulah mempersiapkan diri seperti mandi serta mengambil sarapan yang secukupnya. Kemudian, kita perlulah menyediakan bahan-bahan belajar mengikut subjek yang telah ditetapkan pada hari tersebut dan memilih tempat yang sesuai serta selesa supaya kita lebih fokus sepanjang proses pembelajaran dijalankan. Yang ketiga adalah memberi respon. Antara adab-adab seorang pelajar ketika menghadiri kelas secara PDPR ialah memberi respon ketika sesi pembelajaran dijalankan. Hal ini kerana terdapat juga pelajar yang hanya menyertai tetapi tidak memberi respon apabila dipanggil oleh gurunya. Pelajar perlulah memberi respon dengan menggunakan ayat yang baik dan tidak menyampuk ketika guru sedang mengajar. Dalam pada itu, kita juga perlu mengucapkan terima kasih kepada guru sebagai tanda penghargaan sebelum kelas berakhir, sama juga seperti kelas secara fizikal di sekolah. Dan yang keempat ialah membaca doa. Adab ini merupakan adab yang paling penting untuk diterapkan oleh setiap pelajar kerana keberkatan ilmu itu sangat penting bagi semua pelajar. Sama juga seperti di sekolah, doa akan dibaca sebelum dan selepas kelas pembelajaran. Dalam pada masa yang sama, semua pelajar perlulah mengikhlaskan hati dan niat untuk belajar dan bukan kerana terpaksa. Baiklah, itu sahaja sedikit sebanyak adab-adab yang dapat saya kongsikan apabila menghadiri kelas PDPR. Semua adab yang saya kongsikan mestilah dilakukan oleh semua pelajar agar setiap ilmu yang dipelajari dapat diperoleh dan menjadi asbab kepada kejayaan. Baiklah, dengan berakhirnya perkongsian saya sebentar tadi, video saya telah sampai ke penghujungnya. Saya berharap perkongsian saya dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada orang ramai. Saya juga berharap agar kita semua cekal, tabah dan tidak berputus asa untuk menjalani proses PDPR ini sehingga berakhirnya wabak COVID-19. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.